Okay guys, Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Teku. Aku masih lagi percaya yang telefon masa hadapan akan gunakan skrin melengkung. Tak kisahlah phone lipat ke, lipat macam ni ke, skrin scrolling ke. Sebab bagi aku skrin fleksibel ni dia memudahkan hidup kita. Contohnya macam telefon lipat ke tepi ni, dia macam 2-in-1 lah. Nampak macam phone biasa, tapi bila kita buka dengan skrin melengkung tu, dia jadikan macam tablet. So lebih mudahkan untuk korang buat kerja, untuk productivity, dan lagi best lah untuk korang consume content. Tapi untuk jadikan telefon lipat tu lebih mainstream, telefon lipat ni kena improve ke tahap yang orang selesa nak guna, yakin dengan binaan dia dan juga pada harga yang berbaloi lah. Jadi dalam video kali ni aku nak compare dua telefon lipat yang boleh kata top tier kat market sekarang ni, Samsung Galaxy Fold 4 dan juga Oppo Find N2. Kita nak tengok yang mana satu yang lagi best dan lagi perfect untuk sampai ke tahap mainstream lah. Alright, let's go. Okay, ini Samsung Galaxy Z Fold 4. Samsung ni dah generasi keempat, so bermaksud dia dah 4 tahun dalam market telefon lipat ni. Boleh kata pioneer juga. Manakala Oppo ni baru tahun kedua dengan Oppo Find N2. Alright, ada 5 perkara penting yang korang wajib tahu sebelum korang nak beli kedua-dua telefon ni. Yang pertama, obviously pasal lipatan dia. Ada tak kesan-kesan lipatan dia, ganggu ke tak skrin? Ini soalan yang standard yang ada bila korang nak beli telefon lipat ni lah. Dan bab ni kalau nak bandingkan kedua-dua model Oppo Find N2 dan juga Samsung Galaxy Z Fold 4 ni, hands down, every single day aku akan pilih Oppo Find N2. Dia punya kesan lipatan dia paling tak nampak dalam industri telefon lipat setakat ni. Kalau korang guna telefon Oppo Find N2 ni dalam position yang normal, macam kita nak tengok movie, tablet kan, nak tengok social media ke, confirm korang memang takkan nampak langsung lah dia punya kesan lipatan dia. Aku agak terkejut jugalah bila first time aku unboxing Oppo Find N2 ni. Tengok pada skrin tak nampak kris langsung. Manakala untuk Samsung Galaxy Z Fold 4 ni, aku sebenarnya jangkakan lebih lagi sebab ya kan dah generasi yang keempat, tahun yang keempat hasilkan telefon lipat ni. Tapi dia punya kesan lipatan dia jelas, lebih jelas berbanding Oppo Find N2. Dan walaupun korang tak mencari kesan lipatan tu, bila guna Samsung Galaxy Z Fold 4 ni memang keperasan lah permukaan yang tak smooth pada bahagian tengah skrin ni. Okey, yang kedua adalah dari segi keselesaan. Kalau korang beli telefon lipat, aku yakin korang akan buka tutup beratus-ratus kali sehari. So korang mesti nak cari yang mana satu yang lebih selesa untuk buka dan tutup. Dan sorry Samsung, aku masih lagi dengan Oppo Find N2 ni. Hinge flexion yang ada pada Oppo Find N2 ni dia rasa lebih smooth nak guna, lebih selesa nak guna. Dan aku rasa overall lebih confident lah untuk buka dan tutup setiap hari. Dan ini disebabkan hinge pada N2 ni diperbuat oleh carbon fiber dan juga alloy. So overall binaan dia lebih sturdy dan bila guna tu rasa lebih smooth. Untuk Samsung Galaxy Z Fold 4 ni dia rasa macam keras sikit nak buka. Dan dia boleh kata tak se-smooth Oppo Find N2 lah. Dan bila korang dah tutup telefon lipat ni, kita dapat tengok yang Oppo Find N2 dia tutup rapat. Dia tak ada lubang. Manakala Samsung ni dia ada ruang kat tengah ni. Sekali lagi boleh kata mengurangkan keyakinan aku untuk guna Samsung Galaxy Z Fold 4. Okey, yang ketiga adalah saiz dan berat telefon lipat ni. Kedua-dua telefon ni dia gunakan saiz yang sedikit berbeza. Oppo ni dia lebih lebar dan pendek, lebih compact. Manakala Samsung dengan skrin yang lebih tinggi dan kurus. Mungkin ada yang korang suka saiz yang kurus dan tinggi, tapi aku lebih ke arah Oppo lah. Saiz dia lebih compact dan bila kita tutup tu, rasa macam tengah guna telefon yang normal. Manakala kalau kita bandingkan dengan Samsung ni, dia nampak macam pelik sikit lah, kurus dan tinggi. Lagipun untuk typing keyboard pun aku rasa lebih selesa pada Oppo Find N2 berbanding Samsung. Jadi untuk one-handed usage guna satu tangan memang Oppo lah lagi selesa. Dan satu lagi kelebihan yang ada pada Oppo Find N2 adalah dari segi berat dia. Dia adalah telefon lipat yang paling ringan dekat market setakat ni pada 233 gram sahaja, manakala Samsung ni pada 263 gram. Dan bila korang pegang sebelah-sebelah memang dapat rasa yang Oppo ni jauh lebih ringan. Dan kalau nak cakap dari segi nipis ke tak, Oppo ni pada 7.4mm, manakala Samsung lebih nipis sikit pada 6.3mm. Okey, yang keempat adalah dari segi kamera. Telefon lipat ni seperti yang korang tahu, dia berikan extra flexibility dari segi penggunaan kamera tu. So, kualiti kamera yang bagus tu penting lah pada telefon lipat. So, korang boleh tengok ini specs kamera untuk Oppo Find N2.
Manakala ini pula speks kamera untuk Samsung Galaxy Z Fold 4. Dan ini aku bandingkan sikitlah beberapa gambar dari kedua-dua telefon ni. Untuk Oppo yang special sikit, dia ada collab dengan syarikat kamera Hasselblad. Jadi dia ada tona warna yang boleh kata lebih sedap mata memandang lah. Manakala macam biasa Samsung dengan tona warna yang sedikit extra saturated. So korang boleh komen sikit yang mana yang korang lebih suka. Okey, untuk video pula aku nak bandingkan video waktu malam dari kedua-dua telefon. Sebab dua-dua brand dia ada feature yang khas untuk video waktu malam. Oppo Find N2 ni dia ada juga chip Mari Silicon X yang membantu untuk hasilkan video waktu malam yang lebih cerah dan noise yang sangat-sangat kurang. Manakala Samsung ni dia ada feature yang dipanggil Nightography. Dan korang boleh tengok video pada Oppo ni nampak lebih cerah, noise kurang dan dia punya lighting pun nampak lebih natural sikit berbanding Samsung. Okey, yang kelima dan yang terakhir adalah dia punya software. Bagi aku, kedua-dua software Oppo dan Samsung ni memang rasa selesa nak guna, mudah nak guna. Dan dari segi smoothness animation UI dia, aku lebih suka ColorOS yang daripada Oppo ni lah. Tapi dari segi practicality dia, aku lebih ke arah Samsung sikit. Contohnya Samsung dia ada split keyboard. So bila guna pada skrin besar tu, korang tak perlu nak stretch tangan sangat lah. Dan untuk multitasking pun aku rasa lebih mudah pada Samsung sebab dia ada taskbar pada bahagian bawah ni. Dan bila kita buka app tu, taskbar tu masih lagi ada pada bahagian bawah. So untuk korang switch between apps tu sangat mudah lah pada Samsung, just tekan je. Manakala Oppo bila kita masuk app tu, dia taskbar tu hilang. Dan Samsung ni pun boleh kata lebih optimize untuk bentuk yang kalau korang buka separuh ni, flex mode. Sebab kalau korang buka YouTube pada mode macam ni, Samsung ni akan tunjukkan full penuh video tu. Manakala Oppo dia akan tertutup sikit lah sebab dia nak stretch pada full screen. Dan juga Samsung ni bila kita buka kamera, bila kita ambil gambar dengan mode yang flex ni, dia akan tunjukkan gambar preview kat bahagian bawah ni selepas ambil gambar. Manakala Oppo, kita nak tekan balik gambar, dia akan tunjuk full penuh. Kita kena buka skrin tu. Tapi aku faham lah, Samsung ni dah 4 tahun hasilkan software untuk phone lipat. So dia lebih optimize sikit berbanding daripada Oppo Find N2. Okey, untuk spek-spek lain macam bateri Oppo Find N2 saiz yang besar sikit 4520 mAh, manakala Samsung pada 4400 mAh. Dan untuk fast charging, Oppo jauh lebih laju pada SuperVOOC 67W, manakala Samsung hanya sampai 25W sahaja. Dan akhir sekali dari segi prestasi, kedua-dua telefon lipat ni gunakan chipset yang sama, iaitu chipset Snapdragon 8 Gen 1. So untuk kegunaan harian cukup lancar, sangat-sangat lancar. Untuk main game pun sangat-sangat selesa. Okey guys, itu sahaja sedikit perbandingan untuk Oppo Find N2 versus Samsung Galaxy Z Fold 4. Kalau aku kena pilih satu untuk daily driver aku akan pilih Oppo lah. Sebab mainly disebabkan dia lebih selesa dan juga dia punya screen dia tak nampak crease dia. Kesan lipatan dia memang tak nampak. So dia lebih, boleh kata lebih advance dan lebih normal lah guna berbanding Samsung Galaxy Z Fold 4. Jadi harga kedua-dua telefon ni, untuk Samsung harga 7299 dekat market Malaysia terjual. Manakala Oppo Find N2 hanya limited pada market China sahaja. Kalau kena convert dalam RM5,000 macam tu lah, 78,000 yuan. So dalam RM5,000. So kalau nak beli telefon Oppo Find N2, kalau korang berminat boleh check out import set ke kalau ada, ataupun kumpul duit mana tu Oppo Find N3 nanti masuk Malaysia pada tahun depan. Who knows? Itu sahaja video untuk kali ini. Komen sikit pendapat korang, like video kalau korang suka, dan jumpa lagi pada video yang akan datang. Stay safe, hati-hati, stay happy.